Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teknologis Dr. Muhammad Khalid Muhammad Nasir. Saya Nur Khairuni Syuhada binti Mat Hakri bernombor metrik P118256 akan membuat pembentangan bagi kursus penulisan akademik 2 GGGB 6022. Baiklah, bagi penulisan akademik 2 ini, topik atau tajuk artikel saya adalah perbezaan faktor penghalang penglibatan dalam aktiviti sukan berdasarkan jantina. Baik, kita pergi ke komponen abstrak bagi kajian ini. Baiklah, untuk penulisan abstrak dalam kajian saya telah memasukkan ke 7 elemen, di mana elemen pertama merangkumi berkaitan dengan cerita tentang tema kajian. Okey, elemen kedua pula secara keseluruhan apa kajian yang nak dibuat. So dekat sini boleh tengok untuk kajian saya bagi elemen 2 adalah untuk mengenal pasti faktor penghalang pelajar dalam melibatkan diri dengan aktiviti sukan serta mengkaji perbezaan faktor penghalang pelibatan pelajar dalam aktiviti sukan berdasarkan jantina di kalangan pelajar-pelajar Kolej Profesional Rasli Iskandar lah, iaitu di mana populasi kajian dijalankan. Okey, baik, elemen ketiga pula adalah elemen yang menceritakan tentang tujuan kajian, di mana di sini kenapa kajian ini dilakukan, big why. Kenapa kajian ini dijalankan, iaitu disebabkan trend penurunan pelibatan pelajar dalam aktiviti sukan kini menjadi berkebimbangan kerana nilai holistik yang kita nak daripada pelajar itu tidak berkembang. So kajian adalah berbentuk deskriptif dengan menggunakan kaedah kuantitatif. Persiapan yang saya gunakan adalah secara rawat mudah, iaitu kepada seramai 205 pelajar sebagai responden dalam populasi 450 lebih pelajar yang diceritakan tadi. Dan instrumen soal selidik yang saya gunakan adalah adaptasi daripada kajian lepas, dan terdapat 5 bahagian soal selidik dalam kajian saya. So untuk elemen seterusnya adalah elemen keempat, menceritakan tentang bagaimana analisis kajian dibuat. So saya terbahagi kepada dua, analisis deskriptif dan analisis inferensi. Analisis deskriptif ini dijalankan bagi menerangkan demografi responden dan melihat faktor penghalang penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan serta melihat jugalah faktor pendorong. Okey, bagi analisis statistik inferensi pula, ujian T dijalankan bagi menganalisis perbezaan antara faktor penghalang pelibatan pelajar dalam aktiviti sukan berdasarkan jantina lelaki dan perempuan lah. Okey, untuk elemen kelima, adalah menceritakan tentang dapatan kajian, di mana dalam kajian saya ini dapatan kajian telah menunjukkan tidak signifikan bagi mean score terhadap kedua-dua jantina. Untuk elemen keenam lebih kepada contribution kajian, seperti yang dilihat di sini, di mana saya menceritakan tentang kemahiran insaniah ini perlu dibangun. Secara generalnya lah, secara umumnya, kemahiran insaniah ini perlu dibangunkan melalui aktiviti sukan yang mereka ceburi itu bagi melahirkan generasi yang holistik. So pihak institusi seharusnya memain peranan dan memberi sokongan yang baiklah untuk menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti sukan dan bakat-bakat pelajar ni tidak disekat. So untuk seterusnya adalah elemen ketujuh, di mana menceritakan tentang implikasi kajian ini, iaitu hasrat untuk membentuk generasi pelajar yang bakal memimpin dan meneraju negara seharusnya mempunyai jati diri yang kuat, kukuh dari segi fizikal dan mental, agar dapat mendepani cabaran yang semakin mencabarlah di luar sana dan di masa hadapan serta berdaya saing merentasi globalisasi. So last kali adalah kata kunci, di mana dalam ekstrak perlu ada kata kunci yang menjadi
kata kunci penting untuk kajian ini, iaitu saya letakkan kat sini adalah faktor penghalang penglibatan pelajar dan aktiviti sukan lah. Okay, baiklah, untuk slide kali ini, slide ini adalah kandungan di mana perkara-perkara yang saya akan bentangkan, iaitu yang nampak di sini adalah pengenalan, objektif, persoalan kajian, sorotan kajian, metodologi. Limitasi kajian, dapatan kajian, perbincangan kajian, kesimpulan kajian dan akhir sekali adalah implikasi kajian lah. Okay, seterusnya untuk bahagian pengenalan, di mana bahagian pengenalan ini saya telah masukkan beberapa elemen sebagai panduan untuk penulisan pengenalan. Di sini elemen pertama adalah menceritakan tentang tema yang meluas atau topik kajian lah. Dekat sini kita nampak sistem pendidikan di Malaysia di bawah Kementerian menerusi Kementerian Pengajian Tinggi sangat menekankan kepentingan aktiviti fizikal dan menggalakkan penglibatan pelajar dalam sukan. So untuk menyokong kenyataan ini, terdapat beberapa kajian lepas lah yang saya letakkan. Contoh yang ada di sini adalah daripada Said et al. 2018 yang menyatakan dengan penglibatan dapat meningkatkan kemahiran insaniah. Tan et al. Pula pada 2021 telah menyatakan dengan penglibatan aktiviti sukan ni, apabila dapat memupuk personaliti diri yang kukuh, pelajar dapat membuat tindakan yang rasional serta menyesuaikan diri. Seterusnya, kajian lepas daripada Rozali dan Putih 2014 dan Zulfazli 2014 juga lebih menceritakan tentang bagaimana corak kemahiran generik dapat dibangunkan, dapat dibina menerusi penglibatan aktif dalam aktiviti fizikal atau aktiviti sukan. Okey, seterusnya bahagian penyataan masalah. Bahagian penyataan masalah dalam satu artikel ni adalah bahagian paling penting, di mana dalam bahagian penyataan masalah ni kita menceritakan tentang perkara penting yang terjadi ataupun yang dibangkitkan menyebabkan kita melakukan sesuatu kajian. So dalam kajian saya ini berkaitan dengan faktor penghalang pelajar daripada melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Ini adalah disebabkan apa? Okay, so saya masukkan beberapa rujukan kajian lepas di mana Yaakob dan Zawi 2022 dan Nur Azina et al. 2017 dalam kajiannya menyatakan faktor penghalang bagi pelajar daripada melibatkan diri dalam aktiviti sukan ini adalah disebabkan program yang tidak menarik, pengurusan kokurikulum yang tidak cekap, kelemahan dan peranan guru yang lemah, dan guru tidak memainkan peranan untuk memberi tunjuk ajar yang betul lah, serta pelajar yang terlibat dalam peperiksaan turut tidak dibenarkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti sukan. So pelajar ni rasa macam disekat lah. Okay. Selain daripada itu, Nur et al. 2022 juga turut menyokong kenyataan di mana dalam kajiannya menyatakan program masih tradisional, iaitu berbentuk lama dan tiada kepelbagaian, tidak menarik lah maksudnya. Okay. Selain daripada itu, kajian oleh Wan et al. 2021 menyatakan akibat COVID-19 yang lalu, program banyak dihentikan dan isu ini berterusan menyebabkan penglibatan kurang daripada pelajar dan terbawa-bawa sehingga kini. So selain daripada itu, juga turut diletakkan kajian yang berkaitan dengan skop kajian ini adalah di mana kajian menerusi Agus et al. 2016, Pa et al. 2021 dan Siti dan Nur Aini 2018 telah
telah membuat kajian berkaitan dengan kecenderungan generasi Z yang lebih cenderung kepada gadget dan pendekatan simulasi ataupun permainan interaktif yang menyebabkan pelajar-pelajar ni kurang berminat dalam aktiviti secara fizikal ataupun aktiviti sukan secara fizikal. Okey, seterusnya kajian lalu yang dijalankan oleh Ali et al. 2022 telah mendapati dapatan kajian beliau menunjukkan pelibatan pelajar dalam aktiviti sukan adalah di tahap sederhana. Manakala kajian daripada Hu et al. 2021 pula turut menyokong di mana tahap penyertaan dalam aktiviti fizikal di kalangan orang dewasa dan kanak-kanak negara maju kurang daripada tahap optimum. Hal ini berpunca daripada persekitaran yang mereka lalui sejak kecil dan tabiat itu berkembang sehingga mereka dewasa lah. Okey, seterusnya adalah bahagian objektif kajian di mana dalam kajian saya terdapat dua objektif kajian. Satu, mengenal pasti faktor penghalang penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan, dan objektif kedua adalah mengenal pasti perbezaan faktor penghalang penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan berdasarkan jantina. Okey, baik, untuk persoalan kajian pula, persoalan kajian ni diambil daripada objektif kajian di mana persoalannya adalah pertama, apakah faktor penghalang penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan, dan persoalan kajian kedua adalah adakah terdapat perbezaan faktor penghalang penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan berdasarkan jantina. Perkara-perkara inilah yang kita akan kaji, yang kita akan buat analisis untuk mendapatkan dapatan kajian lah. Baik, seterusnya adalah bahagian kajian literature atau literature review, di mana dalam kajian literature ini kita lebih menerangkan berkaitan dengan definisi operasi sesuatu kajian. So dalam kajian saya terdapat 3 definisi yang saya letakkan, iaitu pertama adalah definisi faktor penghalang pelajar melibatkan diri dalam aktiviti sukan, di mana saya sertakan dengan 5 kajian yang menjadi rujukan, iaitu kajian Wan et al. 2022 yang telah mendefinisikan faktor-faktor penghalang ini sebagai masalah-masalah yang menghalang pelibatan di dalam aktiviti bersukan dan juga menggunakan kemudahan aktiviti sukan oleh individu. Okey, definisi kedua daripada Muhammad et al. 2019 menyatakan setengah pelajar didapati mempunyai personaliti yang agak skeptikal terhadap keberkesanan pelaksanaan aktiviti bukan akademik anjuran pihak universiti. Mereka beranggapan bahawa aktiviti sebegini hanya membuang masa dan tidak begitu penting untuk masa depan. Seterusnya, kajian Said L et al. 2018 pula menyatakan majoriti pelajar didapati menghadapi faktor halangan dalaman, iaitu motivasi dalaman yang rendah, dan mereka sangat memerlukan dorongan untuk melibatkan diri. Mereka juga tidak dapat melakukan aktiviti fizikal apabila bersorangan atau secara bersorangan. Sehingga kan ada juga yang berpendapat bahawa aktiviti fizikal seperti bersukan ini seumpamanya ini perlu diwajibkan. Okey, selain daripada itu, definisi daripada Siti dan Nuraini 2018 menyatakan generasi Z jelas menunjukkan bahawa trend penurunan penglibatan dalam aktiviti sukan kerana kecenderungan mereka terhadap IT dan minat mereka kepada sukan, kebudayaan dan lain-lain ini adalah secara pendekatan simulasi dan permainan interaktif yang dibincangkan tadi. So, seterusnya definisi oleh Ahmad et al. 2021 menyatakan terdapat beberapa faktor penghalang yang perlu diambil berat bagi menangani masalah kurangnya pelibatan pelajar dalam aktiviti sukan ni. Antaranya gaya kepimpinan organisasi ini memainkan peranan terhadap kepuasan pengguna. Okey, bagi definisi operasi kedua dalam kajian saya adalah
menerangkan tentang definisi penglibatan pelajar dan aktiviti sukan. So, kajian oleh Muhammad N et al. 2019 menyatakan bahawa penglibatan pelajar ni adalah satu perbuatan di mana keterlibatan pelajar secara berkala dalam sesuatu hal. Dan ianya didorong oleh diri sendiri dan tanggungjawab dan bertanggungjawab dalam setiap penyertaan kepada perkara yang diinginkan. Kajian Z et al. 2021 pula dalam kajiannya terhadap keterlibatan pelajar di College Vocational berada pada tahap sederhana. Dan mengharapkan pihak pengurusan mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan kemahiran pengendalian dan mempelbagaikan aktiviti co-curriculum supaya dapat menarik minat pelajar. Untuk kajian ketiga pula adalah daripada Jessica et al. 2021 turut menyokonglah pernyataan Muhammad N et al. Tadi tentang kekerapan penglibatan pelajar ini dikenal pasti. Dikenal pasti dan dapatan kajian menyatakan pensyarah banyak meluangkan masa selama lebih 30 minit ke 1 jam dalam tempoh 1 ke 2 kali seminggu untuk melakukan aktiviti sukan ini. So, hal ini disebabkan adalah kenaikan berat dan juga kesedaran terhadap kebaikan terhadap kesihatan. Baiklah, untuk definisi operasi ketiga, saya sentuh sedikit tentang faktor pendorong lah, kerana dalam kajian artikel saya yang mengkaji faktor penghalang, mesti ada faktor pendorong juga. So, saya cover sikit lah. Seperti yang dilihat dalam tabel ni, saya letakkan 4 kajian lalu yang mendefinisikan tentang apa itu faktor pendorong. So, boleh dilihat di sini kajian oleh Michael 2023 yang mendefinisikan bahawa penglibatan murid adalah kebersediaan murid untuk mengambil bahagian dalam sesuatu aktiviti. Muhammad N et al. 2019 pula menyatakan penglibatan adalah merupakan satu tenaga bagi melakukan sesuatu tindakan. Di mana ia adalah perkara yang menghubung seseorang individu dengan aktiviti. Emosi, kognitif dan tingkah laku merupakan 3 bentuk penglibatan, di mana kesemua perkara tersebut memperlihatkan seseorang itu dalam setiap penglibatannya. Bagi kajian Rasul et al. 2020 pula mendefinisi faktor pendorong ini adalah sebagai penglibatan seseorang di dalam sukan didorong oleh gabungan kepuasan dalaman dan dikaitkan dengan ganjaran luar yang diperolehi dalam sukan, di mana tenaga fizikal dan psikologi menjadi pendorong. Begitu juga dengan kajian Viviana dan Norlina 2022 turut menyatakan tenaga fizikal dan psikologi menjadi pendorong penglibatan seseorang apabila mereka melibatkan diri dalam aktiviti ataupun sebarang aktiviti sukan ataupun penyertaan. Seterusnya bahagian metodologi kajian. Untuk metodologi kajian saya, secara ringkasnya ada beberapa elemen yang perlu adalah dalam kajian, dalam sesuatu metodologi kajian. So, dalam kajian saya menggunakan sampel seramai 205 orang pelajar daripada 450 orang population pelajar Kolej Profesional Mahara Seri Iskandar. Dan sampel ini dirujuk melalui jadual Krejci dan Morgan 1970. Bagi kaedah sampling pula, saya gunakan sampel rawat mudah. Bagi instrumen kajian, dalam kajian saya menggunakan soal selidik dan terdapat 5 bahagian dalam soal selidik, 5 bahagian dalam soal selidik saya yang perlu dijawab oleh responden A, B, C, D, E, dan soal selidik ini telah diadaptasi dan diubah suai oleh kajian Ali 2014 yang menjalankan kajian terhadap minat dan kecenderungan pelajar perempuan terhadap sukan.
Selain itu, adaptasi ini juga diambil daripada kajian Rahman et al. 2021, di mana kajiannya menggunakan instrumen soal selidik School Level Environment Questionnaire dan juga untuk mengukur faktor guru dan persekitaran sekolah, dan soal selidik daripada National Survey of Student Engagement bagi mengukur penglibatan pelajar dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Okey, seterusnya kita pergi kepada analisis. Komponen analisis yang saya gunakan adalah analisis dijalankan dalam kajian saya dengan menggunakan pengisian SPSS version 29, dan analisis itu dijalankan terhadap dua perkara, iaitu analisis deskriptif dan analisis inferensi. Bagi analisis deskriptif dalam kajian saya menganalisis dan melihat tentang kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai bagi demografi, profil demografi kajian ataupun profil responden yang merangkumi umur jantina, program pengajian, tempat pengajian dan tahap penglibatan sukan. Manakala analisis inferensi pula yang saya gunakan adalah untuk menjawab dua persoalan kajian yang dinyatakan di atas tadi, di mana ujian T telah dijalankan bagi mengenal pasti perbezaan faktor penghalang penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan berdasarkan jantina. Okey, seterusnya dalam kajian saya juga saya telah melakukan kesahan dan kebolehpercayaan bagi instrumen kajian, di mana saya melihat nilai Cronbach alpha dan juga menjalankan ujian normaliti Kolmogorov Smirnov disebabkan sampel saya lebih daripada 50 orang, dan saya dapati bahawa ujian normaliti saya tidak normal, tetapi saya melihat kepada perkara kedua, iaitu squamous dan kurtosis memberikan nilai yang normal lah. So saya menganggapkan ujian normaliti saya adalah normal dan masih boleh diterima lah. Baiklah, seterusnya dalam kajian saya, bahagian limitasi kajian, saya dapati 3 limitasi kajian utamalah dalam kajian saya, iaitu pertama adalah apabila responden menjawab soal selidik yang diedarkan itu pada masa yang berlainan. So saya mengambil tempoh selama 2 ke 3 minggu mengedarkan soal selidik tersebut, dan saya menerima feedback ataupun maklum balas daripada responden ini pada masa-masa yang berlainan. So saya anggapkan mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi taburan data yang mempengaruhi cara mereka menjawab soal selidik. Itulah. Okey, so perkara kedua, limitasi kajian saya adalah kajian yang saya lakukan ini adalah secara online, tidak bersemuka, iaitu melalui aplikasi WhatsApp yang di mana soal selidik itu diedarkan secara dalam aplikasi WhatsApp. Dan saya dapati kemungkinan besar fahaman responden terhadap soalan itu berbeza-beza. Dan limitasi kajian ketiga adalah saya anggapkan yang responden tidak mendapat penerangan yang jelas tentang cara menjawab soal selidik yang dengan baiklah. Baik, seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian, di mana dapatan kajian ini akan merangkumi keseluruhan keputusan kajian yang dijalankan dalam kajian saya lah. Okey, untuk hasil analisis kajian dalam kajian saya, terdapat beberapa perkara yang saya pecahkan kat sini secara ringkas lah, yang saya akan terangkan ringkas. Pertama adalah dapatan analisis bagi melihat kekerapan
dan peratusan bagi demografi kajian ataupun profil responden, di mana ia turut melibatkan umur jantina, program pengajian, semester pengajian, tempat tinggal dan tahap pelibatan. Dan saya letakkan keseluruhan keputusan ini dalam bentuk jadual supaya lebih jelas lah, okey, yang dapat dilihat dalam artikel saya lah. Okey, seterusnya interpretasi skor bagi min kajian mendapati bahawa faktor penghalang dalam kajian saya adalah di tahap sederhana, manakala faktor dorongan adalah berada di tahap yang tinggi. Tetapi disebabkan kajian saya ini lebih fokus kepada faktor penghalang, so kita akan lihat lebih kepada faktor penghalang lah. Okey, seterusnya saya turut melakukan analisis terhadap statistik kumpulan, iaitu pecahan kepada jantina lelaki dan perempuan lah, sebab kajian saya nak lihat perbezaan berdasarkan jantina. So dapatan di sini menunjukkan dan memberi hasil min skor lelaki 3.889 dengan sisihan piawai 0.613, manakala perempuan min skor 3.894 dan sisihan piawai 0.710, di mana kalau kita lihat dekat sini tiada perbezaan yang ketara kelihatan antara lelaki dan perempuan lah bagi kajian ini untuk min skor dan sisihan piawai. Okey, seterusnya analisis kajian analisis ujian T tidak bersandar yang dijalankan bagi menjawab persoalan kedua, iaitu melihat perbezaan faktor penghalang berdasarkan jantina, di mana dapatan kajian telah menunjukkan tidak signifikan. Okey, apabila tidak signifikan, tidak terdapat perbezaan lah faktor penghalang berdasarkan jantina dengan nilai T negatif 0.055, lebih besar daripada 0.05 lah. Okey, dan dalam hasil analisis ini juga saya meletakkan juga kajian sokongan kepada dapatan kajian saya, di mana kajian yang sama hasilnya dengan kajian saya iaitu kajian yang dijalankan oleh Rahman et al. 2021, di mana dalam kajiannya tidak juga terdapat perbezaan faktor guru persekitaran terhadap jantina. Okey, untuk perbincangan kajian, dalam kajian saya menerangkan bahawa dapatan kajian saya itu faktor-faktor penghalang yang memberi hasil ataupun berada pada tahap yang tinggi adalah 4 perkara, iaitu faktor jadual kelas yang padat, faktor beban tugas yang berat, faktor tidak suka berpeluh, dan faktor kemudahan dan peralatan yang tidak mencukupi lah yang menjadi punca atau yang menjadi faktor penghalang utama kepada penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan di Kolej Profesional Mara Seri Iskandar. Okey, dan kajian sokongan terhadap kekurangan kemudahan fasiliti sukan ni disokong oleh kajian Teo et al. 2014, kajian Tan et al. 2021, kajian Z et al. 2021 dan juga kajian Nurul dan Rafidah 2021. Seterusnya dalam perbincangan kajian bagi artikel kajian saya ni, saya juga turut meletakkan kajian yang bercanggah sedikit dengan dapatan kajian saya, di mana saya dapati kajian oleh Noor et al. 2019 menunjukkan hasil yang sebaliknya, di mana apabila dapatan kajian Noor et al. 2019 ini mendapati bahawa tahap kualiti perkhidmatan fasiliti sukan adalah di tahap yang tinggi, di mana pelajar-pelajar meletakkan dan memberi skor
hasil dapatan kajian untuk bahagian kemudahan sukan dan fasiliti sukan adalah di tahap yang tinggi, di mana ia bukanlah punca ataupun ia bukanlah faktor penghalang bagi penglibatan pelajar, kerana perkhidmatan fasilitis sukan di tempat ataupun di universiti itu dapat menampung kapasiti pelajar yang tinggi lah, dan menyediakan fasiliti yang baik yang dijaga oleh unit sukan yang khusus. Okey, mungkin itulah salah satu faktor lah yang menyebabkan kajian beliau mendapat hasil yang sebaliknya daripada kajian saya. Okey. Selain daripada itu, kajian oleh Silva et al. 2020 pula melalui kajiannya terhadap pelajar universiti dari selatan Sepanyol menjelaskan bahawa kekerapan pelibatan dalam aktiviti fizikal adalah satu tabiat yang bermanfaat untuk kesihatan, dan ia mewujudkan hubungan aspek tekanan psikologi dan psikososial yang baiklah. So selain daripada faktor kemudahan, faktor lain daripada sudut tekanan dan kesihatan juga telah dibincangkan lah. Okey, untuk bahagian seterusnya adalah bahagian kesimpulan dalam artikel kajian. Untuk bahagian kesimpulan ini, secara keseluruhannya kita menerangkan tentang dapatan kajian lah. Apabila dapatan kajian telah diterangkan, so kita akan memberi cadangan atau penambahbaikan daripada kajian yang saya lakukan, dan boleh diketengahkan untuk kajian masa akan datang. Seperti antaranya yang boleh dilihat adalah faktor penghalang dari dalam beberapa bentuk dimensi ataupun sub-elemen agar lebih tersusun dan nampak lebih jelaslah faktor-faktor yang berkaitan. Okey, selain pada itu, kajian seterusnya boleh diperluaskan lagi kepada skala yang besar, di mana kita merangkumi kesemua kolej profesional MARA yang ada di Malaysia, tidak tertakluk kepada satu kolej profesional MARA sahaja. Dan juga mungkin boleh dijalankan kajian terhadap setiap IPTA dan IPTS agar pihak berkaitan dapat membuat penambahbaikan ataupun melihat perbezaan dari sudut faktor penghalang ni di peringkat IPTA dan IPTS. Okey, seterusnya adalah bahagian terakhir dalam artikel kajian, iaitu bahagian implikasi kajian. So apabila kita melakukan sesuatu kajian, mesti ada implikasi kajian, dan implikasi kajian saya kepada 3 aspek, iaitu kepada institusi, kepada pelajar dan kepada kesihatan. Bagi aspek institusi adalah di mana kajian ini dapatan kajian ini dapat menggambarkan bahawa institusi perlu memberi sokongan dan memainkan peranan penting dalam menyusun atau menganjurkan program yang lebih menarik dan interaktif agar dapat menarik minat pelajar untuk bergiat dalam aktiviti sukan. Bagi implikasi kepada pelajar pula, dengan penglibatan yang aktif dalam aktiviti sukan, pelajar dapat berdaya saing. Seterusnya menguasai kemahiran insaniah secara holistik, dan mempunyai peluang yang cerah dalam kerjaya, di mana kemahiran insaniah yang holistik ni adalah salah satu komponen penting yang dilihat dan menjadi keperluan majikan ataupun industri. Dan selain itu, pelajar juga belajar untuk pengurusan masa dan diri dengan baik. Okey, bagi implikasi kesihatan pula, seperti kita sedia maklum, bila kita terlibat secara langsung dalam aktiviti sukan, kita akan terhindar, sedikit sebanyak kita akan terhindar daripada penyakit, dan seterusnya sihat dari segi fizikal dan mental lah, mengurangkan tekanan dalam diri lah. Okey, sekian saja pembentangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.